Assalamualaikum, kami dari kumpulan 11 MPU 3372 kursus Integriti dan Anti Rasuah. Duit kopi, say yes to coffee, not duit kopi. Kami akan membentangkan tentang konsep PSA dan objektif PSA, statement kes rasuah, keburukan rasuah, contoh rasuah dan cara mengurangkan rasuah. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Nafizatul Afika binti Zailani, Faris Haziq bin Sarif, saya, Nurul Fazikin binti Sabang, Reinhold Carlos anak Michael Umar dan Benita Lenjai anaknya Dang. Konsep PSA kami adalah untuk memperkenalkan apa itu duit kopi dan contoh-contoh rasuah yang berkaitan dengan duit kopi. Objektif PSA kami adalah untuk meningkatkan kefahaman masyarakat mengenai kesalahan rasuah berdasarkan Akta SPRM 2009, impak rasuah dan langkah-langkah mencegah jenayah rasuah. Selain itu, menyiarkan pesanan berkaitan rasuah, membangkitkan kesedaran dan tanggungjawab dalam memerangi rasuah dan menyemai nilai integriti dan anti rasuah dalam setiap lapisan masyarakat. Rasuah merupakan ketidakjujuran atau kesalahan jenayah yang dilakukan secara individual atau berorganisasi. Motif individual atau organisasi tersebut bertujuan negatif seperti memperoleh faedah secara haram atau menyalahgunakan kuasa. Kes rasuah di Malaysia di tahap membimbangkan kerana peratusan kes rasuah tersebut meningkat secara berterusan setiap tahun. Kes rasuah di Malaysia diumpamakan sebagai kanser yang menular, betapa membimbangkan kes rasuah tersebut. Kemajuan ekonomi sesuatu tempat yang meningkat tinggi juga ada kaitan dengan berlakunya rasuah. Seterusnya ialah keburukan rasuah. Antara keburukan rasuah ialah menjejaskan imej dan kredibiliti negara. Hal ini kerana dengan kemajuan media massa dalam mendapatkan maklumat sesuatu segala perkara atau isu yang berlaku dalam sesebuah negara, kemudian menjadikan isu tersebut sebagai bahan berita kepada media internasional yang ditonton seluruh dunia, sudah semestinya akan menyebabkan imej sebuah negara tersebut merosot. Dan untuk keburukan yang kedua ialah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara. Hal ini kerana dengan adanya rasuah yang berlaku di sesebuah negara akan menyebabkan minat pelabur asing hilang kerana tidak percaya akan sistem pentadbiran kita. Maka ekonomi negara juga turut terjejas dengan hilangnya pelabur asing. Dan untuk keburukan yang ketiga ialah melahirkan pegawai yang tidak amanah dan gagal dalam pelaksanaan. Sebagai contoh, pegawai kastam yang bertugas di Persempadanan Negara jika bekerja tidak dengan amanah yang menerima wang sogokan untuk melepaskan barang selundupan, hal ini sudah semestinya akan menyebabkan kesan buruk kepada sesebuah organisasi tersebut. Dan keburukan yang terakhir ialah menjejaskan kualiti infrastruktur atau program. Sebagai contoh, jika berlaku rasuah dalam projek pembinaan jalan raya yang melibatkan kontraktor yang hanya mengejar keuntungan tapi tidak melaksanakan tugas mereka dengan betul ataupun secara maksimal dengan wang yang diperuntukkan, maka akan menyebabkan keburukan ini berlaku. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Antara cara-cara untuk mengurangkan amalan rasuah adalah dengan mendedahkan aktiviti rasuah yang berlaku. Sesiapa sahaja yang melaporkan jenayah rasuah ini akan diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010. Ini merupakan salah satu akta untuk menggalakkan pendedahan maklumat mengenai sebarang jenayah atau salah laku lain. Akta ini akan memberi perlindungan kepada pemberi maklumat daripada sebarang tindakan memudaratkan akibat daripada pendedahan yang telah dibuat. Seterusnya, dalam sesebuah organisasi, seorang pengurus memainkan peranan yang penting kerana dialah yang bertanggungjawab dalam memastikan penjawat awam melakukan tanggungjawab mereka dengan jujur dan amanah ketika mengakses mana-mana maklumat. Seorang pengurus juga hendaklah memastikan pekerjanya bertindak demi kepentingan awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Nona Fizatul Afiqah binti Zalani, 76258 akan meneruskan perbincangan ini dengan poin yang terakhir iaitu contoh-contoh rasuah. Contoh yang pertama ialah meminta atau menerima rasuah. Sesiapa sahaja yang meminta atau menerima rasuah sebagai ganjaran atau dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara dalam transaksi rasmi. Sebagai contoh, Baharudin bin Ahmad, PDP Majlis Perbandaran Kamar, dituduh meminta dan menerima rasuah daripada kontraktor berkaitan projek pembangunan perumahan di Padang Besar Perlis, iaitu seluas lebih kurang 10 ekar. Sebagai balasan, beliau menjanjikan proses kelulusan dan bantuan dalam kelicinan perjalanan projek tersebut. Contoh yang kedua ialah menawarkan atau memberi rasuah. Individu yang menawarkan atau memberi rasuah kepada mana-mana pegawai di sektor awam maupun sektor swasta dalam transaksi rasmi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perkara. Sebagai contoh, di Sibu, seorang kontraktor dijatuhkan hukuman 8 bulan penjara dan denda RM25,000 Malaysia kerana memberi rasuah berjumlah RM1,500 Malaysia kepada pegawai pengurusan perhutanan Sandung Hitam. Rasuah ini diberi supaya Sandung mempercepatkan proses permohonan permit to enter COP dan kesalahan dilakukan di Pejabat Perhutanan Kawasan Daerah Sibu. Dan contoh yang ketiga ialah penyalahgunaan jawatan awam. Penyalahgunaan jawatan awam atau kedudukan oleh seseorang pegawai badan awam dalam membuat keputusan bagi tujuan kepentingan diri sendiri, saudara atau sekutunya. Dan itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.